وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kita dah baca sebelum ni, kita ulang balik jalan para salikin. Situ kan? Baik tu kan? Baik yang ke 13. Betul tak? 13. Walikulli wahidihim tariqun min turuq Walikulli wahidihim tariqin min turuq yakhtaruhu fayakunu man za wasila. Setiap para masyayikh itu mereka ada jalan yang mereka pilih untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli wahidihim tariqun min turuq. Jadi jalan nak menuju kepada Allah taala ini banyak. Dan setiap di kalangan para guru masyayikh ini memilih jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Antaranya apa dia? Kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi was-sawmis salat. Antaranya adalah mereka menjadi murabbi, memberikan petunjuk kepada manusia, iaitu dengan mengajarkan mereka melakukan ibadah dan beramal dengan akhlak yang mulia. Yang ini yang pertama, mengajar, yang mendidik umat. Dan ada di antara mereka kakasrati al-awradi. Yang kedua, ada juga di antara para masyayikh yang memilih jalan dengan membanyakkan zikir. Maksudnya buat tempat zikir ataupun zawiyah. Zawiyah adalah nama kepada tempat zikir, tempat mengaji, dia gabung semua dengan tempat tarbiyah, tempat untuk mendidik. Itu dipanggil zawiyah. Istilah zawiyah ni itulah. Saya duk tanya orang kampung duk lalu nak zawiyah tentang apa zawiyah ni. Tak pernah dengar nak kata. Kami duk dengar duk ni madrasah, pondok. Ini zawiyah ni apa dia pula? Zawiyah adalah istilah kepada tempat suluk, tempat sufi, tempat untuk mengaji, tempat untuk wirid, berzikir dan tempat untuk dididik, ditarbiyah. Itu dipanggil zawiyah. Gabungan semua sekali. Ini banyak di Mesir, ada zawiyah di Mesir banyak. Zawiyah masyayikh. Zawiyah ini, zawiyah itu dan sekian-sekian. Kemudian di Maghribi, di Tunisia zaman dulu banyak zawiyah-zawiyah ini. Dan ada juga di antara mereka yang membanyakkan puasa serta solat. Wasawmi salah. Salah maksudnya salah, iaitu solat. Jadi ini antara jalan-jalan mereka, mendidik, membanyakkan wirid, membanyakkan puasa dan membanyakkan solat. Kemudian ada lagi kaqidmati wa kaqidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Dan antara lain ada juga di antara masyayikh yang memilih berkhidmat kepada manusia, seperti mengangkat kayu api untuk mendapatkan rezeki bagi tujuan bersedekah kepada yang memerlukan. Ini ada juga yang jalan khidmat. Dia tak mengajar. Dia tak banyakkan dengan amalan dan sebagainya, tapi sebaliknya dengan muamalah dia dengan manusia. Bantu orang, tolong orang dan sebagainya. Jalan manusia ni pelbagai. Jalan untuk kepada Allah Ta'ala ni banyak. Sebab tu disebutkan oleh syarih bahawa orang yang nak menyampaikan kepada Allah bukan satu jalan saja. Sebab tu dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau jalannya satu saja untuk sampai kepada Allah, maka orang akan jadi boring. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meraihkan sifat malal yang ada pada manusia ni, maka Allah Ta'ala berikan jalan yang pelbagai kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalannya apa dia? Dengan diberikan panduan dan petunjuk daripada para pewaris, para anbiya alaihimussalatu wassalam.
Jadi ada di antara mereka yang duduk dengan cara mengajar, memberikan panduan, petunjuk kepada umat. Dan ada yang dalam bentuk khidmat. Ada yang tak mengajak buat majlis macam ni, tapi duduk dengan umat dan bagi nasihat kepada mereka dengan duduk je dia dengan mereka tadi. Contohnya Al-Habib Alwi Segaf rahimahullahu ta'ala di Pasuruan. Saya pergi ke Pasuruan, lawat maqam Habib Alwi As-Segaf. Habib Alwi Segaf ini orang biasa, tak ada majlis ilmu dia mengajak, tak ada. Tapi dia adalah pintu kota Pasuruan katanya. Dalam sebutan gelaran dia pintu kota Pasuruan. Mereka akan bacakan hadrah Basaudan pada setiap hari Selasa di maqam beliau. Dekat maqam Sayyidi Al-Habib Alwi Segaf rahimahullahu ta'ala. Habib Alwi ini orang pemurah. Ini pemurah sungguh. Kalau kata orang tak ada duit, orang kampung tak ada duit apa semua dengan dia. Kalau hari raya dia akan beli kain pelekat baru dan juga kain batik baru untuk dibagi kepada orang kampung. Dia bukan ahli politik ni. Bukan 5 tahun sekali bagi kain pelekat. Tak. Yang ni tiap-tiap raya dia akan bagi. Satu hari dia bagi dah. Orang kampung hak miskin-miskin pakat mai dapat kain pelekat seorang selai. Kemudian dia tengok dah ada baki satu helai lagi. Tengok dah tak ada orang mai ambil, dia pun pakai nak keluar hari raya ni. Dia pun pakai nak pi raya. Elok nak keluar tu, datang seorang miskin lagi beritahu kata, "Habib, saya tak dapat lagi," dia kata. Kata, "Kamu pergi mana tadi lambat?" Ya, "Saya terlambat," dia kata. "Jadi saya tak dapat lagi." "Tak apa, tunggu." Masuk balik, pakai balik hak lama, bagi balik hak baru tadi dekat kawan tu. Dia pakai balik kain lama. Dia tak ada kata siapa somel lambat. Tahun depan lah. Dia tak akan sebut tidak. Pada tu. Terus dibagi kain dia baru pakai saat ni, terus bagi kepada lelaki tadi. Dan dia antara dakwah dia tak akan sebut kat orang. Contohnya kalau jumpa orang perempuan tak pakai tudung, dia tak akan pergi kata, "Ni awak tak pakai tudung ni. Ni berdosa ni. Haram ni tunjuk aurat kat orang." Tak. Dia tak akan sebut macam tu. Kalau orang naik beca di sana di Indonesia kan naik beca. Kat kota Pasuruan tu banyak beca. Naik beca pakai seluar pendek. Dia tak akan kata ni apa seluar pendek ni apa semua haram. Tak, dia tak akan buat macam tu. Dia akan buat apa? Dia akan pergi beli seluar panjang. Dia beli seluar panjang ikut sahih kawan tu. Kemudian dia akan pergi bagi hadiah dekat kawan tu. Dia naik beca kawan tu. Elok nak turun dia akan bagi hadiah seluar panjang ni. Dia tanah ambil seluar ni, balik nanti pakailah seluar ni, dia kata. Baru rezeki kita berkat insya-Allah. Pakai seluar ni, dia kata. Jangan pakai seluar pendek lagi. Ni dakwah dia macam tu. Orang sayang semua dekat dia. Sebab semua tak sakit hati. Ni sambil duduk naik, sambil duduk perli. Seluar pendek. Dah lah huduh. Kudir penuh dekat kaki pun pakai seluar pendek lagi. Kata macam-macam ni kawan tu. Kata, "Hai dia ni sekali lagi, aku lempak kali dengan beca-beca lagi." Tak. Dia tak macam tu. Kita kan nak dakwah kadang-kadang, tapi kita cakap pun lebih-lebih kurang dengan orang. Pergi duduk perli-perli. Duk main-main kat tepi, duk cakap hujung-hujung. Bagi kawan tu dengar. Ingat sampai kot. Tak sampai. Sebab kita cakap dengan lidah, sampai ke telinga dia. Lagi dia buat apa? Dia akan marah. Tak kira demai ke lidah dia balik, maki kita pula lepas tu. Tapi cuba sampai daripada sini. Dia akan sampai ke dalam hati orang tersebut. Dan dia tak akan berasa hati waktu tu. Kerana ini disampaikan daripada hati. Perempuan tak pakai tudung, kalau jual rojak ke jual apa semua tu tak pakai tudung, dia akan pergi beli, kemudian dia akan bagi hadiah kali dengan tudung-tudung tadi. Kita pakailah ini, moga berkat rezeki nanti insya-Allah. Itu ya doa dia. Dan dia dikasihi oleh masyarakat Pasuruan. Dan dia orang yang sangat tawaduk. Orang kalau nak cium tangan dia akan tarik. Ya lihat macam-macam. Ada yang kalau jangan pula kita kata, "Oh, tok guru tu tarik." Tok guru tu tak tarik pun. Zat kata gitu. Tak apalah, hak ni dia bahagian dia. Hak ni bahagian dia. Faham? Ada tok guru yang dia tangan dia tak tarik kalau orang cium tangan. Kenapa? Jangan duk kata orang nak ambil berkat dia. Dia nak ambil berkat orang tu pun boleh jadi. Guru saya Syekh Abdul Rahim Jad Badruddin. Allah yarhamhu. Wafat beliau. Ini alim besar antara ulama tua di Al-Azhar Al-Syarif. Dia pernah cerita kata ayah dia khutbah pada umur 11 tahun. Dia pernah berkhutbah umur 11 tahun atas mimbar. Dia orang yang ahli fasih dia. Ayah dia bagi izin dia khutbah atas mimbar umur 11 tahun. Habis khutbah Jumaat, dia turun-turun orang tua tu main nak cium tangan dia. Dia kata, "Sayyidi Syekh, urid an uqabbil yadak." Pegang tangan dia nak cium, tarik. Boleh.
Dia umur 11 tahun, kawan ni tua. Takkan orang tua nak cium tangan orang muda? Tarik, tak bagi. Tarik, tak bagi. Oi. Ni kenapa orang tua ni nak cium tangan orang muda tu? Kerana dia bukan melihat pada umur, dia melihat pada ilmu orang tersebut. Maka dia tarik, tak mau bagi, tak mau bagi. Lah kali ayah dia tengok. Teriak orang tua tu. Orang tua tu tarik banyak kali, tak mau. Orang tua tu menangis. Bila menangis, maka Syekh tengok ke ayah dia. Ayah dia bagi isyarat, bagi dia cium. Bagi dia cium. Maka akhirnya dia pun bagi cium. Lepas cium dia pergi jumpa dengan ayah dia. Dia kata, ayah dia pun alim besar dalam mazhab Maliki. Nah, di Sa'id, di kampung, di Mesir. Jumpa dengan ayah dia, dia pun kata, ayah, sepatutnya saya yang cium tangan dia. Dia tua, saya muda, dia kata. Saya bukan ada berkat apa. Dia kata, wahai anakku, ni, kata Syekh Badruddin, ayah dia kata kat dia, wahai anakku, kamu tak tahu mana satu yang berkat. Mulut dia kah, tangan kamu kah? Faham? Kamu bukan tahu mana satu yang berkat. Jangan kamu duk sangka kamu je berkat. Tak mungkin tangan dia yang berkat yang kamu dapatkan keberkatan tersebut. Dia duk harap nak ambil berkatnya kamu. Tak, kamu pun kena berharap mendapatkan berkat daripada tawaduknya dia. Dengan berkat mulut dia tadi, maka diberkati juga kepada kita. Sebab tu sebahagian orang tua-tua kalau cium tangan budak, dia pun akan cium tangan budak tu. Untuk ambil berkat budak tu. Kerana tidak ada dosa. Nah, cium tangan, budak cium tangan, dia pula cium tangan budak tu balik kerana budak ni tak pernah buat dosa. Ambil berkat budak tadi. Ini Habib Alwi. Tarik tangan. Tarik tangan tak bagi orang cium. Guru saya, Syekh Amru Wardani, waktu dalam Masjid Azhar, saya nak cium tangan dia. Cium tangan dia. Tarik. Dia tak bagi. Tarik. Lepas tu saya cium tangan lagi. Tarik lagi. Tak arjuk. Dia kata kat saya, saya harap kat kamu, jangan buat lagi macam tu. Saya tarik lagi nak cium tangan. Tarik lagi. Tak boleh, dia kata. Lepas tu saya kata kat dia, Syekh, bukankah al-adab muqaddam ala littiba'? Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Tok Guru bagi arahan kat saya jangan cium tangan. Tapi saya nak beradab dengan Tok Guru. Kaedah sebut al-adab muqaddam ala littiba'. Adab lebih dahulu daripada ittiba'. Apa dia tu? Syekh Amru buat apa kata? Nak cium. Terus dia bagi cium pada waktu tu. Nak cium. Nah, ini berlaku ketika Nabi SAW duduk dengan ketika perjanjian Hudaibiyah. Waktu kan nak suruh padam nama Nabi tu. Suhail kata, ini Muhammad Rasulullah kepada Qaidul Quraisy. Muhammad Rasulullah. Apa Rasulullah ni? Saya tak tahu Rasulullah. Padam Rasulullah tu dia kata. Kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami tak akan buatlah perjanjian ni. Waktu Samsing. Waktu tu. Ni waktu perjanjian Hudaibiyah. Padam Rasulullah. Boleh Muhammad saja. Muhammad bin Abdullah. Tulis yang tu. Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Ali. Padam. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, padam. Padam Rasulullah tu. Dekat atas perjanjian tu kan, padam gelaran Rasulullah tu padam. Dan Nabi kata, aku takkan padam. Ni yang ulama keluarkan kaedah, al-adab muqaddam ala littiba'. Nabi arahkan padam. Sayyidina Ali tak mau padam. Baik berdosa Sayyidina Ali waktu tu. Kerana tidak ikut arahan Nabi. Kerana apa yang diarah oleh Nabi kena buat. Tak, ini dalam bab adab. Sayyidina Ali mendahulukan adab daripada mengikuti arahan Rasulullah SAW. Maka ulama keluarkan kaedah daripada perbuatan Sayyidina Ali tadi apa dia? Al-adab muqaddam ala littiba'. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Faham? Jadi Nabi sendiri yang padam. Dan Nabi tak marah Sayyidina Ali. Nabi katakan, aku bagi tahu tadi suruh padam. Kenapa tak mau padam? Tak, Nabi faham. Sayyidina Ali faham dengan maksud tadi dengan adab. Nabi pun tanya, tak mana Rasulullah tu? Maka Sayyidina Ali tunjuk di sini perkataan Rasulullah. Nabi pun ambil dan padam dengan tangan Nabi yang mulia. Tawaduknya Rasulullah SAW. Habib Alwi ni sampai wafat beliau tak bagi orang cium dia. Waktu ketika dia wafat, duduk dalam makam, duduk dalam kubur dah, diletakkan dalam liang lahat. Habib Muhammad Muhdar masih tak hadir lagi. Habib Muhammad Muhdar duduk di Surabaya. Waktu dia sampai, kebetulan waktu tu dah masuk dalam liang lahat. Habib Muhammad Muhdar kata pada waktu suara tinggi, dia kata, nanti dulu, dia kata, jangan dikebumikan lagi, tunggu aku dulu. Maka dia pun buka jalan, dia pun pergi dekat Habib Alwi Segaf, dia pun masuk dalam kubur, dan dia pun kata dekat Habib Alwi waktu tu. Dia kata, Alwi, waktu kamu hidup dulu, kamu tak bagi aku cium kamu. Sekarang aku nak cium kamu puah-puah, dia kata. Sekarang kamu dah tak ada dah. Dulu kamu boleh mengelak. Saya nak cium kamu lari. Kalau nak cium kamu lari. Kalau nak cium tangan kamu lari. Angkat tarik tangan. Sekarang saya dah boleh nak cium, dia kata. Sekarang saya nak cium kamu puah-puah, dia kata. Maka elok saja Habib Muhammad Muhdar. Habib Muhammad Muhdar alim kabir. Dia turun. Habib Muhammad Muhdar ni makam dia dekat dengan makam Sunan Ampel. Dekat. Kalau pergi ke Ampel, kena lawat makam Habib Muhammad Muhdar. Habib Muhammad Muhdar turun nak cium. Elok nak cium. Apa yang berlaku?
Habib Alwi pusing muka dia waktu tu. Dia dah meninggal dah. Dia pusing muka waktu tu. Kata Masya Allah. Satu, ni mutawatir. Bukan seorang yang tengok. Ramai yang tengok waktu tu. Dia kata, kamu tengok tadi? Kamu nampak tak semua ni? Apa yang berlaku? Dia kata, ya, semua kata kami nampak. Muka dia pusing waktu tu. Dia pusing muka. Paling wajah dia. Tak mau bagi orang cium. Dia kata, Alwi, kamu ni tawaduk ketika hidup. Wafat pun tawaduk lagi. Itu dia. Dia macam tu sekali. Wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajaib, no? Ini cucu-cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, moga Allah Taala letakkan kecintaan dalam hati kita kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan sebahagian di kalangan mereka ada yang membanyakkan wirid. Nah, membanyakkan ibadah dengan solat, puasa, baca Quran, tasbih. Lepas tu ada awliya Allah Taala sebut oleh Al-Imam An-Nawawi, baca Quran sehari sampai 16 kali khatam. Sehari 16 kali khatam. Imam Nawawi sebut dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ada seorang di kalangan wali-wali Allah Ta'ala yang membaca Quran, namanya As-Sufi. Namanya, gelarannya As-Sufi. Beliau membaca Quran sehari khataman 16 kali khatam. Itu dia. Macam mana? 16 kali khatam. Al-Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Siang sekali, malam sekali khatam. Nah, dan bukan bulan Ramadan, sekali khatam. Kalau bukan Ramadan, ni waktu bulan biasa ni, sehari, setiap hari akan khatam Quran sehari. Sekali. Bukan baca Qul Huwallah 3 kali. Kita baca Qul Huwallah 3 kali kot. Qul Huwallah 3 kali sama dengan pahala khataman Quran. Bukan sama dengan baca Quran sebiji. Tak, ni baca Quran sebiji. Nah, sebuah Quran tadi dibaca 30 juzuk selama dalam satu hari akan khatam sekali. Macam mana macam tu? Ya, Allah Ta'ala berkati masa. Nah, Allah Ta'ala berkati masa. Syekh Yusri, guru saya, pernah duduk di tepi seorang lelaki daripada Libya dalam Masjid Nabawi. Mula baca waktu selepas subuh, Syekh baca Al-Baqarah, dia yang sebelah tu pun baca Baqarah juga. Selepas 2 jam baca, Syekh habis Al-Baqarah 3 juzuk. Lelaki ni yang duduk sebelah Syekh ni baca surah Maryam dah. Juzuk ke-16. 2 jam. Dengan bacaan yang sama dengan Syekh tadi. Syekh kata, aku dengar sebiji dia baca dan dia tak langkau langsung. Kotlah, tengah-tengah baca nampak Syekh nak habis dah pun pro langkau tulis surah Maryam. Tu tak ada karamat apa lah. Tak tu mengelak orang panggil. Ni tak. Betul depan mata aku tengok. Dan aku terus tanya kepada dia, kamu ni siapa dia semua? Dia kata dia adalah guru Quran di Libya dan telah mengajar Quran selama lebih kurang 30 tahun. Dan ni amalan dia pada setiap hari. Maknanya dalam 2 jam dia boleh baca 15-16 juzuk. Macam mana? Maksudnya kalau tambah 2 jam lagi khatam Quran hari tu. Dalam masa 4 jam. Allah Ta'ala boleh berkati masa setiap orang. Tak perlu kita nak pelik. Yang kita pelik ni kalau bandingkan diri kita. Saya baca 30 juzuk pula dah. 1 juzuk pun dekat 45 minit. Kalau kali dengan 30. Woi, banyak banyak Tuhan. Kamu baca macam mana, dia baca macam mana. Masa pun tak sama. Enjin kita tak sama, tuan-tuan. Kita ni bukan kancil. Kita ni Volkswagen lama. Faham? Kan kancil baru lagi tak apa lagi. Ni Volkswagen lama hak jenis enjin duduk belakang. Enjin duduk belakang. Bukan duduk depan. Enjin duduk belakang. Bonet depan. Nak buh sayuk, buh kat depan. Faham? Lepas tu nak banding dengan kereta Porsche. Mana boleh sama? Kawan bukan Porsche saja, dia jet pejuang. Kalau orang naik Concorde, pernah tahu Concorde? Concorde kelajuan dia kelajuan bunyi. Maksud kelajuan bunyi daripada dia akan lalu dulu bunyi kemudian selepas tu. Lepas tu kalau lalu kapal terbang Concorde tak lalu kot ni. Lalu kot ni hancur rumah kita. Tambah rumah kita ni piling untuk apa nak kuat mana ni terbalik setengah kalau dia lalu. Pecah cermin-cermin ni kalau dia lalu. Concorde tak boleh lalu. Kalau dia lalu, dia akan lalu dulu. Dia lalu macam tu, lepas tu baru bunyi. Zoom. Maksud dia apa dia? Dia laju pada bunyi. Dia dulu baru bunyi mai. Kita kentut, kita kelajuan kentut. Kentut dulu, baru bunyi dulu. Bunyi dulu. Baru orang lari. Kan? Dia panggil kelajuan kentut. Dia lepas bunyi tu orang lari. Perut sedah, lari habis semua. Kelajuan kentut. Bukan kelajuan Concorde. Concorde laju dia macam tu. Baik.
Nak samakah kalau Concorde terbang dengan sama dengan kereta kancil lalu kat bawah? Tak sama. Sebab tu orang nak pergi Kuala Lumpur, naik kapal terbang pun tak sama sampai waktu dengan orang naik kereta. Kita naik kereta pun ada kereta dia pula. Kalau naik kancil 10 jam. Jenuh berhenti. RNR kalau ada dekat Pendang, turun kat Pendang. Kalau ada, tu pun ada yang mula-mula dekat Gurun. Turun kat Gurun. Lepas Gurun, turun pula. Lepas satu lagi, turun lagi berhenti. Patah pinggang-pinggang ni. Nah. Tapi kalau naik kereta besar, laju. Hak orang 10 jam, dia 3 jam, 4 jam. Kalau naik Porsche, laju lagi. 2 jam. Sampai kat Sungai Perak, duduk dalam sungai. 2 jam. Kan kereta pun dah beza dah pada laju dia saja. Enjin pun dah beza. Dan orang kalau bagi tahu kat kita, contohnya lah. Nah, kita naik kereta, kemudian nak tolak sama-sama pergi Kuala Lumpur. Tak sampai 45 minit, tengah duduk naik ni, kita baru sampai dekat dengan Sungai Dua. Dia dah telefon dah. Aku sampai dah pun. Macam mana hang sampai dah? Tadi kita bertolak sekali tadi. Dah aku bertolak, kona aku airport. Naik kapal terbang, sampai dah 45 minit dia kata. Nah. Hang tolak pergi kat Sungai Dua. Nah, jalan tu tak apa. Kita jumpa 6 jam lagi dia kata. Macam mana? Baik, hak ni kalau ada orang boleh komplain tak? Kata, betul ke dia sampai Kuala Lumpur bertolak sekali tadi ni? Tak, naik tak sama. Enjin tak sama. Kenderaan tak sama. Macam ni juga kita dengan, kalau yang tu kita boleh fikir logik dan boleh berlaku benda tersebut, takkan Allah Ta'ala nak menjalankan seorang tadi dengan masanya, dengan berkat oleh Allah Ta'ala bagi, tak dapat. Ya, boleh. Nah, tu kena faham elok-elok perkara tersebut. Ini yang diingkar oleh sebahagian orang. Kata apa, cerita apa ni? Nah, baca Quran 2 kali, 16 kali khatam. Ni cerita apa ni? Cerita dongeng apa ni? Dongeng apa? Nah, hang yang tak cerdik dongeng. Nah. Dia kerja dongeng je. Itu orang panggil masalah dalam sebahagian di kalangan kita. Baik. Sebahagian orang ada yang berkhidmat kepada awliya Allah Ta'ala. Kerja dia khidmat. Dia tukang khidmat. Khidmat dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini kata ulama, afdalu minan nawafil. Ini lebih afdal daripada menunaikan solat sunat. Kenapa? Karena i'anah muslimin. Karena dia berkait dengan orang lain. Membantu orang. Ini lebih baik daripada fi'il yang hanya berkait dengan diri kita sahaja. Kalau kita sembahyang sunat, untuk diri kita saja. Tapi kalau i'anah muslimin, kita bantu orang lain, maka ini melibatkan orang lain pada ketika tersebut, maka dia akan dapat lebih daripada itu. Tapi setiap orang diletakkan oleh Allah dengan kedudukan masing-masing. Ada orang yang dilebihkan oleh Allah dengan jalan ini. Ada orang dengan jalan khidmat kepada umat. Nah, dia nak mengajak tak boleh, tapi dia khidmat. Nah, dia apa umat nak perlu kepada apa kepada dia? Dia bantu, bagi sumbangan, kaza wa kaza. Jenis khidmat pada umat. Jadi hak jenis khidmat jangan duk komplain hak tok guru duk mengajar. Ni dia pula duk komplain. Mana tok guru? Kenapa tak turun khidmat sekali? Dah kamu dah di tempat tu. Habis tu kita nak tukar kerja. Dah kamu duk khidmat, duk bagi sumbangan apa semua sekali. Lalu ni kita tukar kerja. Kamu main tempat saya mengajak, saya pula pergi khidmat macam kamu. Boleh? Tak, masing-masing ada tempat dia. Jadi jangan komplain. Ada orang dalam bahagian politik. Ada orang dalam bahagian kerjaan dia dalam umat di sini, kampung. Ada yang dalam bahagian kenegaraan. Masing-masing. Dan kesemua mereka kalau diniatkan dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Tamam? Sebab tu dalam bait ini walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu man zawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa ka kathratil awradi was sawmis salah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Ni dia cari kayu api, tujuan dia untuk berkongsi rezeki dia dengan orang ramai. Ini saya pernah cerita, ada seorang guru Quran mengajar di masjid di Al-Azhar Al-Sharif. Dia minta duit kepada para penuntut ilmu ni. $100 waktu tu mahal. Ada sebahagian orang yang bagi duit untuk mengaji Quran dengan syekh tadi. Syekh tu buta. Bila bagi duit, rupanya dia pergi ikut, tengok syekh bagi kat siapa, rupanya sikit pun tak ambil dekat dia. Semuanya dia bagi dekat orang-orang miskin yang pada setiap bulan, maksudnya dia akan siap dah, tahu dah orang miskin semua pakat tunggu dah untuk ambil duit daripada dia. Dia akan bahagi seorang sikit duit kepada orang-orang miskin tadi, dan dia sikit pun tak akan ambil duit tersebut. Ada awliya yang macam tu. Sebab tu yang penting bagi kita adalah baik sangka dengan para solihin, para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Tamam?
Dan ada orang yang mana dia berkhidmat untuk keluarga dia. Ada. Dia tak boleh nak mengajak, dia tak boleh buat apa, tapi dia hanya hidup dengan keluarga. Dia panggil family man, dia panggil. Dia pergi kerja, lepas tu balik, tengok keperluan anak isteri dia cukup, lengkap, alhamdulillah, bagi anak pendidikan yang baik, duduk di sekolah yang baik, duduk dengan guru yang baik, kaza semua sekali, wafat. Tak ada orang tak sebut sangat pasal dia dan kaza sebagainya, tapi dia ahli syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang bergerak melakukan tugasan kerjanya untuk menyebabkan keluarganya tidak meminta-minta, maka dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huwa fi sabilillah. Pun fi sabilillah juga. Maksudnya apa dia? Jalan Allah Ta'ala ni luas. Jalan Allah Ta'ala ni luas. Lepas tu saya pesan, sungguh-sungguh. Ada kadang-kadang anak muda ni, semua nak bercakap, nak jadi da'i semuanya. Mereka pun nak da'i. Dia kata, dengan ni cara kami nak menyampaikan dakwah. Lepas tu nak bercakap, tak sampai waktu lagi nak bercakap dah. Kita kata bukan jalan tu saja untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau betul kamu nak sampai kepada Allah Ta'ala, waktu tu untuk apa? Kalau kamu betul nak sampaikan dengan cara ilmu, mengaji. Tu cara dia. Mengaji sungguh-sungguh. Tu belajar jalan Allah Ta'ala. Kemudian nanti akan sampai waktu kamu akan duduk menyampaikan kepada umat. Jangan sampai pada bukan waktu dia. Kan? Tu kalau waktu tu kamu sampai bukan pada waktu dia, bukan kamu mengikuti jalan Allah. Kamu mengikuti jalan syaitan pada waktu tersebut. Nampak macam jalan Allah sebab nak mengajar. Dah rupanya jalan syaitan kerana ikut nafsu. Kamu bukan ahli, kemudian tiba-tiba nak bercakap. Kali dah lama dah bercakap, tak tahu nak bercakap apa dah, buka kitab. Dah tak tahu nak ceramah dah. Ceramah habis dah, point. Modal dah habis dah, dengar ni, tak tahu nak dengar dah, dia kata. Lah kali buka kitab. Buka kitab tu, mula lingkup. Lepas tu, terabuk aduk habis. Faham tak? Jadi bukan tu je jalan dia. Banyak jalan lain lagi. Sedekah. Lagi apa dia lagi? Bantu umat Islam. Doakan kebaikan kepada orang. Kalau dia tak mampu, doakan dengan kebaikan. Itu pun dah yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan. InsyaAllah, minggu depan, dia disebut sini, Man rama an yasluk tariqal awliya, falyahfadhan hadhil wasaya amila. Sesiapa yang ingin mengikuti jalan. Sebab tu selepas Syekh Zainuddin Malaibari Kabir menerangkan tentang jalan-jalan untuk para salik, maka beliau terangkan pula apakah tujuan terbesar bagi para salik, iaitu memutuskan segala penghalang yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka beliau berkata, Man rama an yasluk tariqal awliya, sesiapa yang ingin mengikuti jalan para awliya, falyahfadhan hadhil wasaya amila. Falyahfadhan hadhil wasaya amila. Maka ingatlah, yakni 9 wasiat dan beramallah dengan kesemuanya, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu kefahaman dan diberikan nurul ilm kepada seorang, cahaya ilmu kepada orang tadi. Maka kita akan mula masuk pada minggu depan wasiat pertama sampai wasiat yang ke-9 yang diterangkan oleh Sayyidi Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir, bagaimana untuk jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 9 jalan, 9 wasiat beliau yang perlu kita ikuti. Moga-moga kita akan diberkati oleh Allah. Ini ada soalan sikit sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya seorang wanita tak sempat menghabiskan puasa gantinya sehingga datang Ramadan seterusnya, apakah yang perlu dilakukan wanita tersebut? Adakah dia perlu membayar fidyah? Ini dekat nak puasa dah. Saya ada karang kitab berkenaan dengan puasa. Tapi tak tahu sempat nak baca ke tidak ni. Kalau ada rezeki kita baca sekali, buat daurah sekali, tapi bukan hari Jumaat lah. Hari Jumaat ni selalu padat sangat. Adalah hari-hari lain kalau saya nak buat tu, saya beritahu balik kat orang kampung, pokok boleh mai hari tu. Kita pakat baca pasal puasa saja, boleh baca 2 hari ke, bagi khatam bab puasa sebelum masuk puasa. Yang ni yang biasa dilakukan oleh para ulama. Kalau nak masuk puasa, kena bersiap untuk masuk puasa. Apa yang kita kena tahu, benda apa yang kita nak perlu persiapkan waktu nak masuk bulan puasa, perasaan apa yang perlu kita hadirkan waktu ketika tersebut. InsyaAllah nanti saya atur balik dengan pihak Zawiyah. Kita pun dah PKPP dah. Dah boleh dah untuk kita nak laksanakan majlis. Cuma apa ni, nanti saya akan maklum balik. Kalau kita sempat keluarkan balik ke kitab saya tu, nanti kita boleh buat daurah 2 hari ke 3 hari untuk khatamkan kitab tersebut. Sahaja kitab tu kecil je saya tulis. Saya tulis mula-mula puasa dalam bentuk syariat. Kemudian guru saya Syekh Ahmad Mamduh kata tambah satu lagi bahagian puasa pada sudut hakikat.
Jadi ada puasa syariat dengan puasa hakikat, ada dua bab dalam tu yang saya karang, dan insya-Allah nanti kita akan baca sebelum masuk puasa, nanti saya akan susun balik. Baik. Ni ada soalan ditanya, macam mana tak sempat nak ganti puasa sampai datang Ramadan yang seterusnya? Macam mana keadaan? Adakah perlu fidyah ke sebagainya? Maka tengok balik. Ada beberapa keadaan. Orang yang buka puasa ni ada beberapa keadaan. Disebut dalam kitab Takhirat Sadidah. Ada orang yang lazim padanya qada dan fidyah. Dia wajib qada dengan wajib fidyah sekali. Apa dia? Ada dua orang yang dia wajib qada dan wajib fidyah. Yang pertama, kalau dia puasa kerana takutkan sebab lain. Bukan kerana diri dia, kerana orang lain. Contoh, ibu yang menyusu anak dan dia bimbang dengan keselamatan anak dia, takut anak dia lapar dan sebagainya, maka dia terpaksa makan untuk nak bagi anak dia, badan dia ada susu untuk nak bagi anak dia makan. Jadi dia buka puasa kenapa? Kerana bimbang dengan anak dia pada waktu tersebut. Maka orang yang buka puasa kerana bimbangkan orang lain, maka dia wajib qada dan juga fidyah. Qada dan fidyah sekali. Ini fidyah ni bukan mesti tunggu Ramadan akan datang tu, tak. Dia kena fidyah terus waktu tu. Sebab dia bimbang dengan orang lain. Tamam? Ataupun kalau kata orang yang mengandung, dia bimbang dengan kandungan dia, yang penting bimbang dengan orang lain. Lepas tu sebagian ulama bagi contoh, kita duduk jalan tepi sungai, tengok ada orang lemah, kita pergi selamatkan orang tadi kerana bimbang dengan keselamatan dia, kita pun buka puasa waktu tu, minum ayak dalam tu. Maka kena qada dan juga banyak fidyah. Orang kata, oh, dah lah selamat dia kena fidyah pula. Macam tu lah. Tapi kalau dia bimbangkan diri dia sahaja, kalau dia bimbangkan diri dia bersama dengan anak dia, bukan dia bimbangkan anak dia saja, dia bimbangkan diri dia sekali. Kalau saya tak makan nanti saya akan jadi bahaya, jatuh pengsan dan sebagainya. Dia bimbangkan diri dia, termasuk anak dia. Maka tak perlu fidyah. Cukup qada saja. Tamam? Qada saja. Jadi kalau dia berkait juga dengan diri dia, saya buka puasa ni bukan kerana dia saja, kerana saya bimbang saya juga. Saya pun bimbang pada keselamatan dan kesihatan diri saya, maka tidak wajib fidyah. Cukup qada saja. Tamam. Yang kedua, kalau kata dia puasa lambat, dia orang panggil apa? Lambat ganti puasa, macam soalan tadi. Kenapa saya baca ni, kerana yang tanya ni perempuan. Kerana takut dia ada dua keadaan. Kalau dia buka puasa tadi kerana apa? Tapi kalau saja secara umum soalan tadi, maknanya dia tidak ganti disebabkan kerana dia buka puasa ataupun kerana haid dan sebagainya. Maka dia tak sempat ganti sampai masuk Ramadan yang akan datang. Maka wajib baginya, yang pertama apa dia? Dia kena qada dan juga banyak fidyah. Dua sekali. Dia wajib qada juga. Jangan banyak fidyah saja betul tak qada. Qada dan fidyah sekali kena banyak. Tamam? 1 tahun berlalu akan digandakan. Kalau kata berlalu lagi 2 tahun akan diganda 2 kali. Jadi kalau kata baru tahun ni, maka bayar 1 cupak sajalah. Kalau dah 2 kali dah, maka 2 cupak lah kena bayar. Macam tu. Tapi puasa tetap 1 hari lah. Bukan puasa kena qada 2 hari. Puasa sehari saja, tapi yang cupak tu kena ganda kalau kata berganda tahun. Kalau tak ganda tahun, sekali sajalah. Faham? Itu maksudnya. Lepas tu ada yang kena qada tapi tak kena fidyah. Apa dia? Orang yang pengsan, orang yang terlupa niat, orang yang sengaja buka puasa. Sengaja buka puasa tengah hari. Bukan jima'. Bukan sebab jima' dia buka saja-saja tengok ayam sedap dia minum. Tahu pasal? Dia minum. Yang ni wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Tak perlu bayar fidyah. Dan ada yang wajib fidyah saja tak perlu qada. Contoh siapa dia? Seperti orang tua yang terlalu tua. Dan juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan dia. Dia sakit yang tak sembuh dah. Maka cukup bayar fidyah, tidak perlu qada. Dan yang ketiga, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Siapa dia? Ini orang gila yang mana dia buka puasa disebabkan kerana gila dia tadi. Dan gila tadi pula bukan disebabkan kerana dia makan sesuatu. Dia hantam ketum, betul dia gila. Dia makan dadah, lepas tu dia jadi gila. Lepas tu, waktu tu tengah duduk puasa. Yang tu wajib qada. Tapi kalau kata dia gila tadi disebabkan kerana bukan kerana sesuatu yang menyebabkan jadi gila. Maksud bukan kerana mengambil ubat dan sebagainya. Maka dia tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah pun. Tak wajib qada.
Qadha pun tak payah, fidyah pun tak payah. Tamam? Tu. Baik. Soalan kedua. Boleh Ustaz ceritakan serba ringkas berkenaan dengan Qaulah Al-Azwar? Mengapakah kisah beliau tidak semasyhur Sedikandi atau sahabiah yang lain? Qaulah Azwar, bagian kata dia pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Katanya dia wafat pada zaman Sayyidina Uthman. Ada riwayat kata beliau wafat di Bahnasa. Ada maqam beliau di Bahnasa, Qaulah Al-Azwar. Di Bahnasa di Mesir, dipanggil Baqi' Misra. Ada lebih kurang 5,000 sahabat yang wafat di situ ketika peperangan dengan Rom. Katanya dia ikut peperangan tersebut. Dalam riwayat ada maqam dia di situ. Ada sebahagian kata dia usturah. Dia hanyalah orang panggil kisah dongeng sahaja. Tak. Katanya dia ada peribadi dia, cuma tak banyak diceritakan seperti sahabiah yang lain. Allahu a'lam, masing-masing Allah Taala berikan kelebihan pada orang tersebut, terkenal. Kurang-kurangnya terkenal juga dia tu. Walaupun tak diceritakan, tapi kurang-kurangnya orang kenal nama Qaulah Al-Azwar. Itulah yang boleh kita cerita sikit. Adakah wajib semasa tahiyat awal dan akhir untuk pacakkan ibu jari kaki? Tidak wajib. Tak wajib untuk pacakkan jari kaki waktu tahiyat awal dan akhir. Dah kalau dia memang tak boleh nak pacak kaki, nak buat macam mana? Cuma yang wajibnya untuk kita letak kaki kita betul-betul ni waktu sujud. Sujud jangan duduk macam tu. Kaki. Waktu ketika duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, tak wajib pacak kaki tadi. Tak wajib kalau kita tak mampu. Kalau orang tu badan dia gemuk, pacak-pacak di kelingan dia terbalik. Nak buat macam mana dia? Yang penting duduk tu. Duduk tahiyat tu. Yang tu yang wajib. Maksudnya tahiyat kena baca time duduk. Jangan duduk baca time diri. Faham? Itu maksud duduk tahiyat. Bukan cara duduk. Cara duduk dapat sunnah lain. Kalau kita boleh pacakkan kaki, dapat pahala. Baik, kalau tak boleh pacak kerana ada keuzuran, nak buat macam mana? Faham? Boleh? Yang ketiga, soalan-soalan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh tak Ustaz ijazahkan kepada saya Dalailul Khairat yang saya sudah mula amalkan? Terima kasih Ustaz. Baik, saya ijazahkan. Tapi sebaiknya nanti kena main jumpa dulu. Ijazah senang-senang macam tu saja. Macam jual kat tepi jalan. Ijazah ni bukannya saya ijazahkan. Saya ijazahkan. Senang lah. Ya, kamu dah amalkan, alhamdulillah khair. Kau boleh tunjukkan dulu macam mana dia amalkan, cara nak amalkan macam mana, ada cara-cara dia dan sebagainya. Ada sebahagian guru yang agak syadid dalam syarah dalam mengijazahkan dalail. Macam Syekh Nabil Ghamri hafizahullah, ketika dia nak ijazahkan dalail kepada saya, dia pesan kepada saya, jangan tinggal. Ni, kamu dah minta ijazah, jangan tinggal. Itu syarat dia. Kemudian ada seorang syekh ni, tuan guru Haji Isa Grik, Tok Ayah Isa Grik, kalau nak ambil ijazah dalail dengan dia, kena duduk 7 hari dengan dia. Hampir sewa lah hotel kat Grik tu, pergi tiap-tiap hari baca dengan dia, seminggu baru habis kitab tu. Kena pergi duduk seminggu dekat Grik, baru boleh khatam dengan dia. Kalau tidak, tak boleh. Dia tak akan bagi ijazah. Itu cara dia. Saya ni cara mudah lah, yang bagi masyayikh saya sebahagian lagi yang lain bagi saja, tapi tak apalah, kau main jumpa juga. Sebab saya pun pergi jumpa tu guru saya, bukan hantar surat. Saya nak minta ijazah kat ustaz ni, boleh tak? Sebab ni dalail. Kalau yang lain mungkin saya boleh bagi lagi. Tapi ini Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ni benda yang besar. Boleh main jumpa nanti, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, tumpang tanya, apa kelebihan bagi tasbih Sunan Bonang? Syukran Ustaz. Tasbih Sunan Bonang. Tasbih Sunan Bonang ada, tentu ada tasbih Sunan Bonang. Ini tasbih dia. Mana tasbih? Ada tasbih dia. Ini tasbih dia. Ini tasbih Sunan Bonang. Tasbih ni dibuat daripada biji pisang. Ni biji pisang ni. Dan pisang ni, saya baca satu artikel, dia katakan pisang ni tidak ada melainkan hanya di Bonang, di Tuban sahaja. Dekat Indonesia. Di Jawa Timur. Di Tuban sahaja ada pisang ni. Pokok pisang dia pelik. Pokok pisang dia besar, tak macam pokok pisang kita ni. Pokok pisang dia besar. Saya pergi tengok sendiri pokok pisang tu. Pokok pisang besar, satu pemeluk lebih kurang. Kemudian dia tak ada anak. Kita pokok pisang ada anak buah kan? Dia tak ada anak pisang. Dia kena tanam dengan biji. Ni saya tanya sendiri dekat tuan yang tanam, dan rumah dia, depan rumah dia ada pokok pisang. Dan dia pokok dia akan keluar buah. Dia bukan pisang berbuah 2 kali tak. Pisang tak berbuah 2 kali. Macam mana pisang dia berbuah.
Dia buah dia akan tanam lagi. Tapi buah dia pelik. Buah dia tidak ada isi. Ada biji saja. Baik. Cerita dia macam mana berlaku ni kisah karamat Maulana Sunan Bonang. Ha? Sunan Bonang, Sidi Syekh Malik Ibrahim, nama apa dia? Syekh apa? Syekh apa? Makhdum tak ingat dah. Syekh Sunan Bonang nama apa terlupa, ya Allah. Sunan Bonang salah seorang daripada Wali Songo. Dia duk tasbih, duk wirid, putih tasbih dia. Lepas putih, suruh anak murid kutip. Anak-anak murid pun kutip. Tinggal sebiji lagi cari tak jumpa. Ni, biji ni. Atau biji ni ambil mana waktu tu tak tahulah daripada mana. Cuma bila dibagi kepada Sunan Kalijaga, anak murid Sunan Bonang jumpa biji yang terakhir tadi, dah selesai dah dipasang dah tasbih Sunan Bonang, baru dibagi kepada tok guru dia. Maka apa kata tok guru? Kata Sunan Bonang, ambil, tak apalah, dah selesai dah dipasang, ambil biji tadi, tanamlah, dia kata, moga jadi makanan anak cucu kita. Maka ditanam biji tasbih tadi, tumbuh pokok pisang. Dan pokok pisang tadi keluar buah pisang. Buah pisang dia pula saya tengok ni dan dia bagi hadiah kat saya. Masalahnya buah tu hilang. Saya tak tahu tak kat mana. Buah tu dia bagi hadiah kat saya sebiji. Bila kerat buah tu, semua biji. Dia tak ada isi. Biji tu beda pegang isi, beda pegang biji ya. Biji dia besar-besar ni. Buah dia semua biji dalam tu. Dan biji dia kalau dikira tidak akan ada yang genap. Semuanya ganjil. Sama ada 15 biji, sama ada 17 biji, sama ada 21 biji, macam tu. Sama ada kecil besar lah. Dan yang ajaib lagi, biji dia semua dah potong macam ni dah. Dia dah potong siap dan ada lubang dah untuk masukkan benang. Semua biji dia macam tu. Semua biji dia macam tu. Ni bukan meniaga tasbih ni. Tuan-tuan kata ada jual kat belakang tu, memang dia jual pun kan. Tak, ni bukan jual tasbih ni, cuma nak bagi tahu ni dipanggil Sunan tasbih biji pisang Sunan Bonang. Ni dia ada biji. Biji ni bukan lubang ni bukan dikerak ni, bukan dilubangkan dengan alat. Tak, memang buah tu dah ada lubang dah, siap. Ada orang tak percaya, betul ke cerita ni? Betul tak betul pun saya pergi tengok dah, Palong. Seorang tengok cukup dah lah. Jadi dia kata, bukan mesti boleh percaya. Tak, bukan saya seorang je, ramai. Belum berlambak orang tengok dah benda tu. Saya ada dalam rumah ni tasbih ni yang 1000 biji. 1000 biji. Panjang 1000. Tu ni yang dia pilih betul biji dia. Anak dia yang pilih. Dan memang dia tak jual ke orang. Tapi saya dah pergi rumah dia. Dia bawa keluar pergi tunjuk. Memang saja nak jual kot. Tapi dia jual mahal. Dia kata ni mahal ni. Dia kata saya tak jual. Dia kata kalau nak jual pun nak jual jugalah. Saya nak jual 500 dia kata. Kalau nak jual ni 1000 biji ni. Saya kata tak apa kot. Jadi ada seorang yang jemaah saya tu. Abang tu seorang. Dia ikut. Dia kata, Ustaz kena ada. Dia kata nanti ada pondok ni. Cerita ni 6 tahun, 7 tahun yang lepas. Sebelum buat pondok ni. Dia kata, Ustaz kalau nak buat pondok nanti kena ada ni tasbih panjang ni. Saya kata, tak apa kot. Mahal ni 500 ni. Tak apa, saya beli. Dia beli dan dia bagi hadiah ni. Ada dalam rumah dia. Tiap-tiap hari Isnin, saya akan guna tasbih ni. Kalau hari Isnin ada tahlil, saya akan baca tahlil dengan baca tasbih tu lah, Sunan tu. Dengan guna tasbih Sunan Bonang. 1000 biji. Itu cerita tasbih Sunan Bonang. Nak percaya tak mau percaya tu terpulang lah. Tak ada masalah, bukan berkait dengan akidah pun. Saya nak percaya kan jadi takut jatuh akidah, tak percaya takut jatuh akidah. Ikut suka kita nak percaya tak percaya pun. Tak ada masalah. Sebab kita dah tengok sendiri depan mata kita dan berlaku kisah tersebut. Dan diceritakan dengan kisah tadi. Dan ada pakar botani daripada Belanda mengkaji berkenaan dengan pokok. Katanya tidak ada pokok ni di mana-mana dunia, melainkan di Tuban sahaja pokok tersebut. Pokok pisang tu, dia kata dekat saya, kalau dia panggil saya Pak Kiai, kalau Pak Kiai nak ambil balik tanam di kampung, silakan. Dia kata, moga-moga tumbuh. Biasanya tidak tumbuh, kata dia. Kalau saya jual, saya dapat duit, dia kata. Tapi memang tak akan tumbuh. Dia kata, ambil ni saya jual pokoknya. Kalau nak tanam, silakan. Tapi hanya di Tuban saja tumbuh, kata dia. Tapi kalau luar Tuban, dia kata biasanya tidak tumbuh. Buah tu. Pokok tak tumbuh. Tak tahu, Wallahualam. Kok kita keturunan Sunan Bonang, mana kena tahu? Kan? Dia ambil yang pokok pisang tu, tanam kat belah zawiyah, tumbuh pokok tu. Tak payah pergi sana lah. Nak beli tasbih tu. Itu tasbih Sunan Bonang. Sebenarnya ajaib. Ajaib. Tapi itu yang berlaku. Tak mau percaya tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Tapi kalau kalau kita kata ni benda khurafat lah, tu teruk sangat. Benda dah berlaku depan mata, dah nampak depan mata.
Kalau tuan-tuan tak percaya, ada biji pisang ni kalau tuan-tuan jumpa, tengok dalam tu semua dah terbelah dah. Belah dan ada lubang siap dah semua sekali. Itu keajaiban pokok tadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Kita sambung pada perbahasan yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.